Perkenalkan diri saya Lorena Esther. Tema untuk pembentangan kami pada kali ini adalah etnik di Malaysia. Dan kami bersetuju untuk memilih tajuk perpaduan etnik tunjang pembangunan negara Malaysia. Baiklah, saya di sini akan memperkenalkan tentang apa itu perpaduan etnik tunjang pembangunan negara. Okey, seperti yang kita tahu, konsep perpaduan ini secara amnya didefinisikan sebagai kesamaan dan kesatuan dalam membentuk satu identiti nasional seperti satu bangsa dan satu bahasa. Dengan mengambil kira konteks negara yang mempunyai pelbagai etnik, bangsa, agama dan budaya, maka konsep perpaduan yang ditekankan ialah perpaduan dalam kepelbagaian. Akan tetapi, wujudnya dasar pecah dan perintah oleh penjajah British menyebabkan wujudnya jurang antara etnik-etnik di Malaysia yang terpisah dari aspek demografi, ekonomi, politik, bahasa, pendidikan serta pergaulan seharian. Dan ini memberi impak kepada perpaduan atau nama lainnya kesepaduan. Kesepaduan sosial ini adalah ungkapan dan konsep yang digunakan oleh pakar-pakar akademik untuk menerangkan pengalaman Malaysia dalam aspek hubungan etnik yang terjadi semenjak peristiwa 13 Mei 1969. Terdapat 3 kepentingan dalam pembentangan kami, iaitu yang pertama sekali ialah mewujudkan satu negara yang harmoni, dan yang kedua membantu dalam pengukuhan ekonomi negara, dan yang ketiga meningkatkan imej negara di mata dunia. Sekian dari saya. Terima kasih. Hai, nama saya Razama binti Pasilus dengan nombor kad matriks 2021288768. Hari ini saya akan membincangkan mengenai salah satu cabaran dalam perpaduan etnik, yaitu perbezaan sosial budaya. Sosial budaya. Apa itu sosial budaya? Sosial budaya ialah amalan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain, di mana seluruh aspek kehidupan manusia diamalkan secara berterusan dari satu kelompok masyarakat. Cabaran dalam sosial budaya dalam perpaduan etnik. Salah satu isu utama dalam cabaran ini ialah kurang sensitiviti kepada isu-isu budaya. Terdapat 3 elemen dalam isu ini. Pertama ialah masyarakat mempunyai perspektif yang berlainan kerana negara yang multi-etnik yang terdiri daripada berbilang masyarakat menyebabkan mereka kurang pendedahan terhadap perbezaan masing-masing. Kedua ialah masyarakat sering membangkitkan isu-isu sensitif seperti perbezaan budaya dari segi bahasa, agama dan adat resap. Isu ini sering dibangkitkan oleh masyarakat berkenaan kedudukan agama Islam yang mutlak dan juga bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara. Ketiga ialah peristiwa sejarah hitam bagi negara Malaysia, iaitu peristiwa perkauman 13 Mei 1969. Isu perkauman ini telah merenggut nyawa dan juga merosakkan harta benda rakyat. Isu ini tercetus akibat daripada perarakan yang dilakukan selepas pilihan raya 1969, di mana pembangkang telah memenangi kerusi. Orang Cina yang berarak ketika itu telah membangkitkan sensitiviti orang Melayu kerana mereka telah melakukan perkara-perkara yang dianggap kurang sopan bagi orang Melayu, menyebabkan orang-orang Melayu ketika itu tidak berpuas hati. Selain daripada itu, calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya itu juga telah membangkitkan isu-isu yang sensitif seperti bahasa kebangsaan bahasa Melayu, kedudukan istimewa Bumi Putra dan juga hak kerakyatan bagi bukan Melayu. Sekian dan terima kasih dari saya. Hai, saya Nur Azila binti Ahmad dan saya akan menerangkan tentang penyelesaian perbezaan sosial budaya. Antara inisiatif untuk mengukuhkan perpaduan antara negara ialah memberi pendedahan awal kepada generasi-generasi muda
Yang kedua iaitu menunjukkan nilai-nilai kemasyarakatan yang positif serta melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kebudayaan penduduk. Aktiviti yang saya maksudkan seperti merayakan perayaan tanpa mengira bangsa dan agama. Selain itu, salah satu cara Malaysia untuk menangani masalah perbezaan sosial budaya adalah dengan mewujudkan rukun negara. Ideologi bagi rukun negara ini dapat menyeragamkan kefahaman kepelbagaian etnik dalam negara agar perpecahan dapat dielakkan daripada kembali berlaku. Prinsip rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Norma kehidupan yang mempunyai pelbagai agama di Malaysia ini dapat mewujudkan keharmonian di kalangan rakyat disebabkan pegangan yang kukuh terhadap kesucian agama masing-masing, kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan sanggup berkorban untuk negara demi keamanan dan kemajuan, keluhuran dan perlembagaan. Malaysia mempunyai undang-undang yang telah ditetapkan dan merangkumi semua sudut perkara yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosio-ekonomi rakyat. Kedaulatan undang-undang. Ia menunjukkan Malaysia menitik beratkan hak-hak rakyatnya dengan memastikan undang-undang yang telah diluluskan akan digunakan sepenuhnya. Kesopanan dan kesusilaan. Prinsip rukun negara yang kelima ini membawa makna bahawa rakyat Malaysia haruslah bertolak ansur, bertimbang rasa dan berkelakuan baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azlina binti Juami. Saya akan bentangkan analisa perbincangan yang kedua iaitu perbezaan pandangan politik. Kepelbagaian etnik di Malaysia secara tidak langsung telah mewujudkan perbezaan pandangan politik di kalangan masyarakat setempat yang lebih mengamalkan politik kepartian. Fahaman politik kepartian merupakan fahaman ideologi dan perjuangan sesebuah parti politik di mana merupakan suatu kepercayaan yang menjadi asas kepada tingkah laku seseorang. Fahaman parti politik kepartian menyampaikan sesebuah fahaman ideologi, termasuklah hak dan kepentingan yang boleh dipegang dan dipercayai oleh setiap individu di Malaysia. Antara cabaran yang dihadapi dalam perbezaan pandangan politik, pertama, ideologi politik dan pandangan yang berbeza telah menyebabkan sebilangan masyarakat etnik hidup berpuak-puak dan tidak bercakap antara satu sama dengan yang lain disebabkan perbezaan isu politik yang berlaku di sekeliling mereka. Yang kedua, situasi yang memihak kepada satu parti sahaja juga menjelaskan segelintir rakyat yang mempunyai fahaman politik ini akan percaya dan taksu kepada parti pilihan sahaja tanpa menghiraukan fahaman parti politik yang tidak sehaluan dengannya. Yang ketiga, perbezaan antara etnik dalam negara ini sukar dicapai disebabkan seorang sanggup mengabaikan kepentingan bersama. Dan yang terakhir sekali, segelintir pemimpin parti politik yang bertindak luar dari sistem perundangan untuk mengukuhkan kedudukan politik mereka. Seterusnya saya akan menerangkan tentang penyelesaian dalam perbezaan pandangan politik. Adalah amat wajar sekiranya negara mempunyai perbezaan pandangan politik masing-masing. Tambahan lagi seperti negara kita yang mempunyai kepelbagaian etnik. Oleh itu, kerajaan perlulah memupuk semangat bermuafakat dalam berpolitik dengan tidak memecah belakan masyarakat dengan isu sensitif yang berkaitan dengan etnik. Seterusnya ialah prinsip demokrasi. Prinsip ini harus sentiasa dilaksanakan bagi merealisasikan hak setiap etnik yang merupakan tunjang kepada kestabilan politik negara ini. Salam sejahtera dan salam hormat. Nama saya Alonika Sediri dengan nombor metrik 20211681068. Saya akan membentangkan tentang cabaran ketiga yang dihadapi dalam perpaduan etnik di dalam Malaysia, yaitu perbezaan ekonomi dan kelas sosial.
Isu Black Lives Matter yang kini sedang menjadi salah satu isu panas di luar negara merujuk kepada perbezaan bagaimana masyarakat berwarna kulit gelap diberi layanan yang tidak sama rata dengan mereka yang kulit berwarna cerah. Dalam perbincangan oleh Anthony Giddens, telah diutarakan terdapat 3 model kelas sosial berdasarkan kepada kemampuan dalam pasaran, pemilikan kelayakan pendidikan, kemahiran teknikal, serta pemilikan tenaga buruh. Berdasarkan asas ini, muncul 3 kelas sosial yang terdiri daripada kelas atasan, menengah, bawahan, ataupun kelas pekerja. Sewaktu zaman kolonial, orang Melayu menceburi bidang aktiviti pertanian seperti menanam pinang dan getah. Bagi orang Cina pula, mereka mengusahakan tanah gambir dan lada hitam. Penceburan ekonomi yang dipilih oleh setiap etnik di Malaysia ini sedikit sebanyak dipengaruhi oleh asal-usul dan keturunan mereka. Sebagai contoh, banyak orang India menceburi bidang tekstil kerana kebanyakan tekstil yang diimport ke Malaysia datang daripada negara India. Ini memudahkan proses jual beli di mana tidak ada kekangan dalam penggunaan bahasa untuk melakukan perbualan. Terdapat beberapa cabaran yang lahir daripada perbezaan ekonomi dan kelas sosial. Sewaktu pandemik, golongan atasan ataupun lebih dikenali sebagai golongan kayangan lebih sukar untuk memahami dan mendalami keadaan serta perasaan yang dihadapi oleh kelas pekerja yang kehilangan pekerjaan. Ini telah mewujudkan jurang di antara masyarakat. Sehubungan dengan itu, melalui pengelasan kelas sosial ini, wujud satu cabaran di mana peluang pekerjaan bagi sesuatu jawatan itu terhad kepada etnik-etnik tertentu sahaja. Perbezaan kelas sosial ini turut menjadi salah satu penyumbang yang besar kepada struktur pendidikan anak-anak. Sikap mementingkan diri sendiri di kalangan setiap individu dalam semua etnik haruslah ditepis dan dibendung. Pandangan stereotip tentang kelas sosial haruslah ditepikan agar perpaduan antara etnik dapat lebih dieratkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sapiman bin Tawe akan merumuskan secara keseluruhan berkenaan dengan perpaduan etnik tunjang pembangunan negara. Secara keseluruhannya, perpaduan etnik tunjang pembangunan negara Malaysia. Hal ini dapat dibuktikan pada tahun 1957 lagi apabila kemerdekaan Malaysia dari genggaman penjajah dicapai atas usaha teguh yang ditunjukkan oleh kalangan barisan hadapan serta rakyat pelbagai etnik di Malaysia. Melalui kemerdekaan ini juga, Malaysia dapat mewujudkan kemakmuran negara yang berbilang kaum serta memastikan hidup bersatu padu di bawah naungan Pertiwi Malaysia. Bahawasanya, Malaysia mewujudkan senaskah panduan yang amat bererti untuk semua rakyatnya, iaitu rukun negara. Apa yang boleh dirumuskan dalam kandungan yang termaktub dalam rukun negara ini ialah mengeratkan semula perpaduan dan ketenteraman negara selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969. Kesimpulannya, negara memerlukan rakyat dan rakyat memerlukan pemimpin untuk pembangunan negara. Perpaduan merupakan kunci utama yang boleh digunapakai oleh semua negara yang ada di dunia ini. Hal ini kerana dengan perpaduan negara, itu akan sentiasa bersatu padu dalam apa jua perkara sekalipun. Tetapi, pemimpin yang menerajui negara itu perlu mempunyai kaliber yang merangkumi semua aspek agar mandat yang diberikan dapat dilakukan dengan baik. Pembangunan yang perlu diteliti oleh sebuah negara adalah melibatkan ekonomi, sosial dan politik. Hal ini kerana perkara ini amat penting untuk menjadi negara maju dan berdaya saing. Berikut merupakan antara rujukan yang telah digunapakai pada kali ini.
Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh diajukan untuk pemahaman kita bersama. Sekian daripada kumpulan kami dan terima kasih.